Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di bab 3, bab kelestarian alam sekitar, dan dalam video ni cikgu nak terangkan tentang kesan rumah hijau dan pemanasan global. Sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, semoga Allah terangkan hati kita untuk faham topik ni. Okey, kesan rumah hijau yang cikgu nak terangkan hari ni. Sebelum tu kita nak kenal apa itu rumah hijau. Ini adalah contoh rumah hijau di mana digunakan untuk tanam pokok. Kenapa nak tanam dalam rumah kaca ni? Jadi rumah kaca ni sebab dia mampu memerangkap haba. Jadi kadang-kadang ada negara tu dia bersalji, jadi dia memerlukan rumah hijau supaya katakan pokok tu dia tak dapat tumbuh kalau terlalu sejuk. Jadi kalau ada rumah hijau yang memerangkap haba, dia mampu membuat pokok tu dapat haba yang sepatutnya, dan pokok tu boleh tumbuh walaupun dekat luar salji tengah tebal. Okey. Dan rumah hijau ada kebaikan yang lain, boleh Google lebih lanjut kalau nak tahu, sebab kita sekarang nak belajar tentang kesan rumah hijau pada bumi. Okey. Kenapa dalam banyak-banyak planet seperti Utarid, Zura, Bumi, Mari, Mushtari, Zuhal kan? Planet kita sahaja, bumi yang boleh didiami. Sebabnya adalah kita ada suhu yang paling sesuai untuk organisma hidup. Kenapa? Kenapa dan macam mana bumi ada suhu yang sesuai? Sebab adanya ni kesan rumah hijau. Sebelum tu, untuk cikgu terangkan berkaitan kesan rumah hijau, cikgu nak kenalkan kamu tentang gas-gas rumah hijau. Gas-gas rumah hijau ni dia ada di atmosfera bumi. Antaranya adalah water vapor. Ini maksudnya titisan-titisan air, gas-gas wap-wap air yang di udara ataupun di atmosfera yang membentuk awan-awan. Dia adalah H2O sebenarnya, cuma dia dalam bentuk gas. Dia membentuk awan dekat atmosfera. Kemudian kita ada karbon dioksida. Kemudian ada gas metana dan ada gas nitrous oksida. Kembali kepada gambar rajah ni berkaitan tentang kesan rumah hijau. Okey. First, sinaran daripada matahari akan menyinari bumi. Jadi bila dia sampai sinaran tu, kepanasan tu, of course dia akan diserap. Kepanasan tu oleh lautan-lautan, daratan-daratan. Itu yang membuatkan bumi kita panas. Tetapi ada juga yang akan dipantulkan kembali ke atmosfera, kemudiannya ke angkasa lepas. Okey. Kemudian bumi ni pun tadi akan memantulkan juga haba dia kepada ruang udara, kepada luar angkasa. Tetapi apabila sinaran tu ataupun haba, sinaran matahari tu terpantul balik ke angkasa lepas, kan, dia membawa bersama haba, dia akan orang kata tersangkut. Kenapa tersangkut? Tengok dekat sini. Ada awan yang warna biru cair ni. First kali kita kena tahu greenhouse gas. Contoh yang cikgu cakap tadi, gas rumah hijau antaranya adalah air, wap air. Dia membentuk awan dekat atmosfera. Jadi bila haba tu dia terkena awan ni, dia terperangkap. Kemudian dia juga terperangkap oleh gas-gas rumah hijau yang lain. Di sini tengok ni. Gas-gas rumah hijau yang lain macam karbon dioksida, metana, nitrous oksida, dia terperangkap dan dia tak dapat lepas terus ke angkasa lepas. Ada yang terus lepas ke sana, habanya terus ke angkasa lepas. Ada juga yang tertahan di ruangan atmosfera ni kerana adanya gas-gas rumah hijau. Jadi kesan itu menyebabkan bumi panas. Itulah dia kesan rumah hijau. Apabila sinar matahari yang membawa haba ke bumi dipantulkan kembali ke angkasa, tetapi ada yang terperangkap di atmosfera oleh gas-gas rumah hijau menyebabkan bumi panas. Jadi cuma masalah sekarang apabila terlalu banyak gas rumah hijau akibat aktiviti-aktiviti manusia. Contohnya kita bakar sampah banyak sangat. Kita terlalu banyak kenderaan melepaskan asap-asap. Kita tebang hutan, kita bakar hutan. Jadi benda-benda tu, aktiviti manusia tu dia mengeluarkan gas rumah hijau. Bila gas rumah hijau tu lalu banyak dekat atmosfera ni, itu menyebabkan lebih banyak haba matahari yang terperangkap. Lebih daripada kebiasaan. Jadi bila terlalu banyak haba matahari yang terperangkap dalam atmosfera dan tak dapat dipantulkan kembali ke angkasa lepas, itu menyebabkan hal lain yang berlaku, iaitu pemanasan global.
Pemanasan global ni adalah apabila bumi lebih panas daripada biasa. Itu menyebabkan kesan pemanasan global. Contoh dekat sini antara kesan pemanasan global. Kita tengok yang ni. Okey. Okey, ini adalah contoh sebelum dan selepas. Ini sebelum yang bawah ni. Nampak tak taufan, ribut. Segala ribut dan taufan tu sebelum ni memang berlaku tetapi tak seteruk sekarang. Lebih dahsyat dan lebih banyak berlaku kemusnahan. Sebelum ni kita tengok kawasan tu hijau, banyak pokok, tetapi boleh jadi apabila tengah ada pemanasan global tu, bumi terlalu panas, ia menyebabkan kemarau yang berpanjangan. Kemudian kalau sebelum ni kutub utara, Antartika lebih dilitupi salji-salji dan ais-ais putih. Tapi sekarang jika kita tengok berbanding 30-40 tahun yang lepas, dia dah kurang dilitupi dengan salji dan ais. Kemudian apabila ais-ais di kutub contohnya cair, kemudian iceberg pun banyak yang dah cair, dah pecah, hanyut kan. Itu menyebabkan kenaikan paras air laut. Okey, tengok sebelum ni rumah ni terselamat lagi daripada air. Tapi lepas pemanasan global ada 3 dah kena air. Itu menunjukkan paras air laut meningkat ya. Okey, kita tengok yang jadual ni, peta aiting ni, kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. Tengok ni, pencairan ais kutub yang nombor 1 ni menyebabkan kenaikan paras laut. Kemudian pembakaran hutan. Sebab bumi panas sangat, ada kemarau, perubahan iklim, cuaca sekarang pun kalau panas, panas sangat, sejuk sangat. Kemudian berlakunya gangguan ekosistem. Contohlah kutub utara bila panas sangat, banyak ais dah mencair, beruang kutub tak boleh hidup. Sebab dah tak sesuai dengan keadaan dia. Okey. Jadi cikgu simpulkan di sini kesan rumah hijau sebenarnya pada asalnya baik pada bumi sebab dia menyebabkan bumi kita ada suhu yang sesuai untuk kita dan organisma lain hidup. Tetapi kesan yang tak baik berlaku apabila terlalu banyak gas rumah hijau yang dilepaskan menyebabkan terlalu banyak haba atau panas yang terperangkap di atmosfera menyebabkan bumi semakin panas dan berlakunya pemanasan global.